Baik, Auda kembali bersama kami di Rumpai Pagi dan pada pagi ini kita bersama dengan tetamu kita iaitu Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Hussein. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar Tuan Haji Muhammad Hussein pagi ini? Alhamdulillah. Syukur Di Alhamdulillah. rumah saja deh. Semua sehat ya. Jadi akan kita bincangkan pada pagi ini mengenai screen test dan lakonan. Mungkin boleh dijelaskan ya. Mungkin boleh dijelaskan mengenai dengan apa dia seni lakonan. Dan juga kita akan cuba sekali lagi menghubungi Tuan Haji ya, dalam apa yang akan kita bincangkan pada hari ini. Dan apapun, inilah sebenarnya kesempatan kita ni untuk menjadi seorang pelakon. Tapi perlu kita ni tahu apa sebenarnya cara dan juga yang terbaik untuk kita ni. Kalau you sendiri kongsi sedikitlah masa pengalaman menjadi seorang pelakon. Selain daripada seronok ya, kerana bidang lakonan tersebut ataupun apa saja seni sebetulnya Atul ya, memang saya minati. Jadi apabila kita ni sudah mencapai apa yang kita ni mahukan ataupun yang kita ni impikan selama ni, sama ada dunia lakonan, seni nyanyian ataupun yang seumpamanya seni ya, tentu sekali kita ni merasanya orang tanda itu excited ya. Macam untuk melakukan satu-satu kerja tersebut, kalau kita ni dulu lebih kita ni tumpukan sepenuh perhatian ya. Dan di samping kita ni orang seiring dengan proses kita ni melaksanakan tugasan tersebut, kita ni juga menimba ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan ini yang ingin kita ni kongsikan bersama. Apa yang perlu ada, kriteria ataupun syarat-syarat sebagai seorang pelakon yang baik, sama ada pelakon TV, teater ataupun radio ya. Radio maksudnya sendiwara radio. Nah, semua ini menjurus kepada lakonan sebetulnya Atul ya. Atul juga sebagai penyiar radio dan berpengalaman dalam bidang-bidang tersebut, sama ada teater, TV dan juga radio. Jadi perlunya kita ni bekalkan diri kita ni dengan ilmu pengetahuan. Macam mana macam mula-mula sekali penghayatan skrip yang diberikan kepada kita ni ataupun penghayatan watak yang diberikan kepada kita ni. Jadi persiapan itu perlu adalah sebenarnya dalam kita ni menimba ilmu dalam bidang lakonan ini. Dan seperti yang Is katakan dan juga kongsikan sebentar tadi ya, memang amat berguna sebenarnya untuk kita ni. Ini seni itu menjurus dan juga banyak sebenarnya dalam bidang lakonan macam mana. Tapi kalau rata-ratanya kita ni sudah pernah melalui pasal lakonan dalam bidang lakonan TV, radio, tapi belum sampai ke teater. Ya, betul. Jadi kalau teater tu mungkin agak berlainan dan juga pemahamannya seperti penghafalan skrip dan juga jalan cerita. Betul. Bisa katalah untuk membuat teater tu satu jam. Jadi 1 jam itu kita ni perlu mengingati dan daripada awal cerita hinggalah ke penghujungnya. Betul sekali. Saya suka bila bertanyakan kepada mereka yang melakonkan dalam bidang teater. Berpengalaman dalam bidang teater. Tapi kan rata-ratanya mengatakan bila mereka menceritakan teater ni macam mana, saya rasa lebih payah teater daripada bidang lakonan. Kerana kalau lakonan TV, cut to cut. Macam ada cut, ini lagi berantik. Tapi kalau teater daripada awal hingga penghujungnya, perlu selesai. Prosesnya Atul, kalau teater kita ni perlu banyak latihan sebetulnya. Berhari-hari ataupun mungkin saja anda mustahil, ada berbulan-bulan ya untuk menjayakan satu teater yang bagus ya. Berbeza dengan kalau kita berlakon di hadapan kamera ataupun menggunakan apatah lagi di radio ya. Kalau di kamera biasanya pengalaman kita ya, ingin kita kongsikan sedikit ya. Kita memulakan ianya dengan pengenalan skrip dan juga watak. Dan seterusnya kita ni buat script reading. Dan apakah lagi yang akan dikongsikan oleh tetamu kita? Baik, sekali lagi kita bersama dengan tetamu kita iaitu Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Hussein. Baik, sekali lagi bersama kita. Silakan Atul. Jadi tadi pertanyaan kita mengenai dengan apa dia seni lakonan ini, Tuan Haji mungkin boleh menjelaskan lebih lanjut lagi. Silakan. Ya, minta maaf terpotong tadi. Anda tahu kan putus. Jadi saya ini beberapa mengenai atas nama Asrawani ya. Atas sastrawan dan sastrawani Brunei. Jadi sebelum apa-apa izinkan saya mengucapkan bagi pihak Asrawani ucapan takziah kepada Yang Berhormat P.N. Siraja Hatib dan Ketua Paduka Celestia Ustaz Haji Awang Haji bin Ibrahim
yang meninggal dunia kemarin tu. Ustaz ni, Dr. Ustaz adalah mantan ketua Astrawani dulu ni. Dia pernah jadi ketua Astrawani. Jadi takziah kepada keluarga ada orang. Okey. Tadi beberapa mengenai ni tadi, lakunan. Apa itu lakunan? Ya. Mudah saja sebenarnya. Lakunan ialah persembahan apa je cerita, sama ada melalui filem, video, pentas atau sekadar bunyi di radio ni, dan ditonton di sinema, di panggung wayang, TV, telefon pintar sekarang ni, komputer pun apa saya ataupun didengar saya melalui radio. Jadi itulah lakunan-lakunan yang biasanya kita ni dengar dan tonton. Iya. Jadi di sini apa antara hubungan seni lakonan dengan screen test? Ini yang perlu kita ketahui sebenarnya. Apa antara hubungannya seni lakonan dengan screen test? Orang mengenai screen test ni kan. Screen test. Tapi anda tahu jarang kena perpakan terutama di negara Brunei Darussalam di mana industri lakonan ni belum berapa rancak kan. Ada sudah tapi belum rancak. Jadi screen test ini ialah pencarian pelakon utama untuk memindahkan terutama untuk memindahkan ataupun katanya transfer cerita dari bentuk teks yakni skrip kepada seni lakon. Jadi tanpa skrip bermakna indahlah ada panduan skrip itu. Dari panduan lakonan itu. Pasal apa saya melihat ada satu ketika bahawa orang itu berlakon tapi tidak kena bagi skrip. Kucar-kacir terjadinya lakonan itu kan. Jadi skrip itu adalah yang penting. Nyawa kepada sebuah lakonan lah. Sebab itu mesti dihafal oleh pelakon-pelakon dan sebagainya. Kali visita Atul dan rakan sana pernah jadi pelakon kan. Yang mesti dihafal pada skrip itu kan. Ya. Cuma itu dah. Ya. Kerana skrip ataupun naskah ini merupakan seperti yang dinyatakan oleh Tuan Najib tadi memang penting ya. Nadi dalam setiap drama ataupun teater ya. Baik Tuan Haji, kita ingin mengetahui, kita ambillah contoh lakonan di televisyen ya Tuan Haji. Jadi mungkin dapat dijelaskan apakah jenis-jenis lakonan drama yang ada dimuatkan di kaca televisyen Brunei Tuan Haji. Silakan. Oh ya, kalau kita melihat di kaca TV Brunei dari sejak dulu banyak jenis-jenis drama ya, jenis-jenis drama yang telah diterbitkan oleh stesen ini. Antaranya ialah nanti saya lihat macam mana. Drama-drama itu semua ada berbentuk serius dan rancangan komedi ada juga. Jadi sama ada ia berbentuk bersiri. Selalunya dalam 13 siri, 13 buting drama tu panjangnya 30 minit setiap satu. Dan ada juga drama yang dipanggil one-off yang panjang lah, masa 90 minit. Ia habis ceritanya dalam waktu itu. Kalau siri, sambung-sambung lagi kan tu. Kemudian ada sitcom. Sitcom ini ialah situation komedi di mana lakonan itu diadakan di satu set, dia berubah-ubah. Selalunya rancangan lakonan komedi lah ni kan. Ada juga yang dipanggilnya drama MOU yang kerjasama antara Brunei dengan jiran-jiran kita ni ya. Malaysia, Indonesia dulu pernah kita membuat, Singapura, Thailand pun pernah sekali kalau silap. Semasa dia bertugas dulu lah. Jadi sekarang ini saya melihat ada lagi satu bentuk drama Arab ya, yang bahasanya dalam bahasa Arab. Satu usaha yang ke depan di samping yang berbahasa Melayu ataupun bahasa Melayu, bahasa Brunei, kata ni juga ada drama bahasa Arab. Ya, alhamdulillah. Itu adalah perkembangan ketika ini ya. Jadi di sini Tuan Haji, bagaimana sebenarnya menghasilkan sebuah lakonan ataupun drama yang baik? Habis kita tahu ni. Sama frekuensi ni, habis kita pernah berlakon kan.
yang baik itu bukan terletak pada satu sektor saya kan. Arahan mesti baik, pengarahnya kan pengarah yang baik. Arahan mesti mantap, latar belakang yang menarik kan. Kalau kita melihat cerita-cerita di luar negeri atau drama-drama luar negeri yang menggunakan bukan saja scenery tempatan kan, yang menggunakan scenery luar negeri supaya orang dapat melihat kan, terutama kalau cerita Hindustan atau Korea sekarang kan, banyak latar belakang tu yang sangat menarik. Ketani pun boleh, India sebenarnya kalau nak dari segi angle yang lain, Ketani boleh kan, melihat kecantikan negara Ketani. Jarang-jarang Ketani melihat, misalnya kalau Ketani melihat jambatan Sungai Kebun kan, kalau Ketani menggambar daripada kampung Utat kali ya, cantik tu dari sana tu, jarang Ketani mengambil daripada sana. Atau lain-lain hal, kadang-kadang membolehkan penonton tu, di mana ni ya? Rupanya di Brunei juga. Yeah. Jadi itu tu pemandangan yang menarik, lakonan yang bagus, mestilah bagus. Kalau tidak bagus, payah je tu. Dan sekarang ni peralatan yang canggih ni membantu juga kan untuk sebuah lakonan. Misalnya sekarang ni Ketani ada penggunaan drone, terbang itu dari angle tinggi, boleh dibuat je pakai drone. Sebab itulah di luar negeri misalnya kalau kita melihat cerita Marung Mahawangsa kalau disilat, nampak askar yang beribu-ribu. Kalau kan di-employ beribu-ribu tu kan dia dapat. Jadi diorang menggunakan generator komputer untuk menghasilkan ramai usulnya askar itu kan. Jadi kalau cerita sakti misalnya, cerita seram, roh, bangun apa semua sekarang digunakan teknologi baru ni. Jadi itu lebih menarik. Kalau dulu payah membuat hantu tu dalam televisyen, pakai chroma key apa semua sekali. Sekarang ni mudah, pakai button itu saya sudah. Itulah. Jadi ada gabungan tu, banyak gabungan. Bukan semestinya arah lakonan saja. Kalau lakonan baik, tapi arahan kecamuk payah je tu. Angle anda lurus, payah je. Ya, ya begitulah. Ya. Peranan selaku seorang pengarah filem ataupun drama ya, selain daripada mereka mempunyai jiwa seni yang sangat mendalam ya Tuan Haji ya. Contohnya tadi seperti yang Tuan Haji katakan, Ketani harus pandai mencari angle ataupun shot-shot ataupun lokasi-lokasi yang menarik ya untuk dipersembahkan ataupun dipaparkan pada setiap penghasilan drama ataupun filem. Jadi sebagai pengarah ya, sama ada drama ataupun filem ya, apakah kriteria ataupun apakah yang perlu ada ketika yang dinilai oleh seorang pengarah tersebut untuk membuat semasa screen test. Screen test tu, screen test ni. Apa yang dinilai sebetulnya? Yang dipandang sebetulnya? Ya, watak lah yang pertama sekali kan. Pasal kalau pengarah sudah tahu macam mana bentuk cerita yang akan diarahkan. Jadi mula-mula perlu mencari watak itu. Watak watak hero dan heroin lah. Kemudian yang antagonis sekali. Saya dengar tadi mula-mula pagi-pagi tadi kita berkurapak mengenai kita pernah jadi antagonis. Jadi watakan ni India sebenarnya bermobisai lah. Cantik, elok, handsome, menawan. Kalau watak antagonis macam mana kita memilih kan? Tu maunya tu kalau dia jenis cerita lawak dia akan kata dia orang serius. Jadi itu yang perlu dicarinya kan, nanti watak lawak atau semua ataupun indah. Lagi suaranya mesti bisa lah. Jangan juga macam kata puru tu payah. Saya bukan ucapkan ya. Ini mesti anulah kenyataannya, mesti suaranya macam mana, kalau hero-nya macam mana kan. Sebutannya macam mana, pronunciation-nya macam mana kan, diksinya macam mana, di mana ia dapat mengetahui di mana penekanan suara dan sebagainya. Jadi itu suara tu. Kemudian yang lagi ialah berpengetahuan. Berpengetahuan ni maknanya ia bukan saja secara berlakon, ia mesti tahu sedikit sebanyak teknologi itulah. Teknologi penggambaran misalnya kan. Jadi memudahkan pengarah lah, membantu pengarah macam mana. Kalau diarahkan begini, macam mana caranya kan.
Misalnya apa namanya ni, kalau ia bergerak dari satu tempat ke satu A daripada B, macam mana pergerakan itu, supaya nanti ia bisa dilihat dari segi angle lah. Kalau indah tergambar dari steering wheel ataupun off screen daripada pencahayaan ataupun suara mikrofon. Jadi itu mesti diketahui sebenarnya lah. Kemudian bertolak ansur. Maknanya kalau ia berlakon, mesti bukannya seorang orang. Adalah cerita seorang-seorang itu monolog. Tapi ia dengan kawannya bertolak ansur. Macam mana kan? Kalau ia perlu menghafal skrip. Kalau ia dah hafal skrip, kawannya tu dah tahu di mana ending cue-nya tu. Jadi kalau kabut teju jadinya. Jadi mestilah ada tolak ansur macam mana. Jangan diubah-ubah. Saya memerhatikan pengalaman dulu. Ada pelakon yang ditambah-tambahinya skrip itu. Kadang-kadang seorang bandar berkurang pakanu dia kurang budayaan mana kan itu. Okay. Jadi ia dah terbalik hancur lain itu kan jadinya. Kemudian ada di sisikannya bahasa Inggris apa. Mana ada orang kampung berapa Inggris cuma orang. Iya. Itu bijaklah dan berani ini misalnya bukan berani pasal akan menumbuk apa. Misalnya ia kena suruh kan antara hero dengan heroin berpandangan mata, melihat antara mata dua mata. Kalau ia berani matanya lari off angle. Jadi indah apa ni? Selari. Realistik kan? Betul. Eyeline-nya dia lurus. Jadi mesti berani. Lakonannya bukan wanar kan. Jadi mesti diketahui beza antara lakonan dengan realiti. Kita ini mesti lakonan macam keadaan ni kan. Jadi di sini kalau yang berlakon memang kita ni mengetahui diorang ni mempunyai kriteria sendiri dan juga ada jiwa sebagai seorang pelakon. Tapi kalau penyanyi sebenarnya bolehkah mereka ini jadi pelakon? Penyanyi ini sebenarnya boleh juga tapi indah juga dualah. Kalau saya kata boleh pasal penyanyi dia orang sudah biasa dengan pementasan kan. Biasa dengan audience, biasa dengan kamera. Jadi indah berapa kaku. Tapi soalnya lakonan dan nyanyian itu ialah genre yang berbeza kan. Iya. Macam nyanyi dia banyak lagi tu banyak lagi yang akan dipelajarinya. Misalnya ya pertama-tama ia mesti tahu note. Pelakon mana mesti perlu tahu note. Dia mesti macam mana tahu macam mana composing music, transfer menyalin dan sebagainya tu. Kombinasi dengan instrumen lain macam mana kan supaya ia janggal ataupun apa ni yang dikatakannya apa ni indah lurus lah. Tapi lakonan lain generalnya itu kan ia telah seperti saya katakan dia pasti berpengetahuan tahan lasak kan. Misalnya kalau sebuah lakonan di Brunei seperti drama, kadang-kadang kita ni bukan adalah professional actors kan. Jadi pelakonnya biasanya diambil secara part time dan kerja pada hujung minggu semasa yang dia bekerja. Selalunya diorang adakan penggemaran daripada malam Jumaat. Malam Jumaat terus saja kepada hari Sabtu dan sambung hari Ahad. Memang memenatkan tu kan. Memenatkan. Jadi itulah profesionalism yang perlu diketahui dan dimantapkan oleh seorang pelakon kan. Di luar negeri pun macam itu juga. Kadang-kadang orang itu pelakon berputar jam 2 hari dia berhenti-henti. Jadi kalau dia tahan lasak macam mana gaya. Penyanyi dapat lagi rehat kan. Betul. Ya, baik. Terima kasih ya Tuan Haji di atas perkongsiannya walaupun sedikit tetapi sangat berguna untuk kita. Jadi Rampai Pagi mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada Tuan Haji Muhammad Hussein merupakan Setiausaha 1 Astrawani dan insyaAllah di lain kesempatan jumpa lagi. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.